Baik, dalam segmen ini kita nak beri tumpuan kepada Belanjawan 2025 yang dilihat peruntukannya kepada pelbagai sektor ekonomi termasuk juga dengan ekonomi digital di mana peruntukan 1.3 bilion ringgit kepada Kementerian Digital yang akan membantu usaha kementerian itu untuk mencapai dan merentasi sasaran agar ekonomi digital dapat menyumbang 25.5% kepada KDNK menjelang tahun depan menurut Menteri Digital Gobi Singdio. Dan kali ini kita akan meneliti bagaimanakah inisiatif ini mencerminkan usaha dan komitmen Malaysia untuk menjadikan digital antara asas utama dalam membina ekonomi yang dipacu oleh digital dan inovasi seterusnya meletakkan Malaysia ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi. Dengan itu saya mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian adalah Muhammad Sirajuddin Jalil merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Saya nak ucapkan terima kasih Siraj. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Menteri Digital, semua inisiatif dalam Belanjawan 2025 dilihat berupaya untuk membantu Kementerian Digital terajui usaha transformasi digital, wujudkan ekosistem digital negara yang lebih cekap dan selamat, sekaligus melonjakkan ekonomi digital negara dan merapatkan jurang sosioekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia. Bagaimana pula dengan Siraj untuk kita lihat daripada sudut yang lain, bantu kami fahami keadaan semasa lanskap digital negara di mana peruntukan ini yang menunjukkan where are we and where are we going with this budget? Okay, basically bajet ni adalah bajet tertinggi dalam sejarah negara kita, peningkatan daripada 393.8 bilion meningkat kepada 421 bilion dan ia adalah tertinggi dalam sejarah. Dan dalam keadaan peningkatan ini kita lihat kerajaan berjaya meletakkan bajet itu secara inklusif. Dan dalam konteks ekonomi digital, kalau tengok kita tidak boleh tengok kepada Kementerian Digital itu sendiri. Betul dari sudut peningkatan juga bajet terhadap Kementerian Digital, dari sudut pembangunan teknologi AI, pembangunan robotik, pembangunan teknologi tinggi dan juga peruntukan 10 juta ringgit diberikan kepada Agensi Keselamatan Cyber Negara, penambahan kaki tangan. Kemudian yang paling penting adalah dua perkara yang kita lihat adalah satu perkara yang cukup baik. Pertama adalah insentif yang cukup banyak diberikan kepada usahawan digital ini dan juga aspek pengecualian cukai terhadap teknologi tinggi yang mana pemain industri itu sendiri dapat satu lonjakan dalam membangunkan infrastruktur teknologi tinggi dalam negara. Kemudian kalau kita tengok juga antara bajet tertinggi yang diberikan adalah kepada Kementerian Pendidikan, yang mana bajet ini juga merangkumi soal pendidikan digital dan juga pembangunan kemahiran TVET, yang mana aspek tenaga kerja mahir dalam pembangunan ekonomi digital itu turut terlibat dalam aspek TVET itu sendiri. Dan kita nak lihat antara perkara yang telah dikongsikan oleh Siraj mengenai peruntukan dana ini banyak yang telah diberi ataupun fokus kepada pendidikan digital termasuk juga dengan pembangunan kemahiran TVET dan termasuk tenaga kerja, pengukuhan dan usahawan PMKS Digital itu sendiri. Dan kita nak pastikan pengagihan yang saksama antara setiap sektor, tidak hanya bergantung kepada Kementerian Digital, namun perkara yang kita lihat garis paling penting adalah jurang infrastruktur digital ini. Bagaimana untuk kita pastikan seperti yang Siraj kongsikan bahawa ini adalah antara peruntukan yang tertinggi dan dilihat lebih inklusif. Jadi bagaimana peruntukan bajet untuk kali ini kita dapat saksikan pengembangan infrastruktur digital yang akan tangani cabaran ketersambungan di kawasan yang mempunyai liputan terhad, terutamanya untuk menarik pelaburan berteknologi tinggi seperti pusat data dan pengkomputeran awan. Okey, dalam aspek ini kita lihat ada juga Yang Mahmud Perdana Menteri turut menyatakan soal pembangunan langsung infrastruktur 5G negara, dan juga ditambah di dalam aspek itu adalah kerangka kerja keselamatan cyber, yang mana negara kita telah pun mengumum series of pelaburan syarikat-syarikat gergasi dunia ke dalam negara kita, termasuk Amazon Web Service, Google, Microsoft dan sebagainya lah. Dari sudut pelaburan tinggi itu khusus dalam pembangunan pusat data, dan pembangunan pusat data ini bukan hanya untuk menyediakan perkhidmatan kepada rakyat kita, bahkan adalah untuk pengguna di seluruh rantau ASEAN.
dan juga beberapa pengumuman sebelum belanjawan ini adalah terkait tentang uh, Malaysia sebagai pusat atau hub digital rantau ASEAN, ditambah juga dalam keadaan negara kita bakal mempengerusikan ASEAN pada tahun 2025. Jadi peruntukan yang diumumkan baru-baru ini adalah sangat bertepatan kerana dia bukan hanya soal pendidikan, bukan hanya soal pembangunan bakat dan tenaga kerja, bukan hanya soal bajet terhadap pemain industri ataupun usahawan, bahkan juga merangkumi soal infrastruktur, telekomunikasi itu sendiri, termasuk juga kerangka kerja, keselamatan cyber. Jadi ini adalah komponen penting dalam aspek ekonomi digital. Kita bukan hanya soal nak membangunkan usahawan, bahkan kita perlu ramai anak-anak tempatan, dan bajet yang disediakan itu dilihat cukup memberangsangkan untuk mengetengahkan anak-anak yang lebih muda melalui pendidikan. Mereka dapat mempelajari kepentingan dunia kerja baru dalam keadaan peluang-peluang kerja yang ditawarkan dalam bidang ekonomi digital ini. Nina. Dan Siraj kongsikan ini kita berada di landasan yang tepat dengan peruntukan kali ini, melihat kepada ia bukan hanya memberi tumpuan atau menitik beratkan kepada pembangunan kemahiran, pembangunan bakat, iaitu boost usahawan-usahawan digital ini, tetapi kita melihat kepada memberi pengukuhan kepada infrastruktur termasuk juga dengan rangka kerja keselamatan cyber. Dan antara kesemua ini kita memerlukan polisi yang stabil dan kukuh untuk bangunkan setiap komponen-komponen utama ini, ditambah lagi dengan matlamat Kuala Lumpur untuk menjadi hub pemula global. Jadi bagaimana untuk kita lihat Badan Pengawas Celia dapat menyokong sasaran ini melalui pembuatan dasar yang cekap sekaligus menggalakkan inovasi dan kurangkan lagi halangan ataupun kerenah birokrasi ini bergerak ke hadapan Siraj. Okey, kalau kita tengok pengukuhan ekonomi digital ini sebenarnya ditambah dengan satu pencapaian di mana agensi keselamatan cyber negara itu dipertingkatkan dengan peruntukan tambahan RM10 juta dan juga pertambahan pejawatan seramai 100 orang. Itu merupakan satu perubahan yang agak drastik terhadap agensi berkenaan, yang mana agensi itu juga memegang puncakuasa Akta Keselamatan Cyber dan juga penambahan polisi berkaitan tentang Akta Keselamatan dalam Talian, Online Safety Bill yang akan juga dimasukkan dalam bajet ini, yang mana akan dibentangkan pada tahun 2025, yang mana itu juga menunjukkan dasar yang jelas bahawa negara kita mempromosikan keselamatan bukan hanya daripada aspek keselamatan cyber itu sendiri, bahkan elemen keselamatan pengguna dan juga hala tuju yang jelas untuk menjadi role model dalam rantau ASEAN ini, bahkan mungkin ke peringkat dunia, yang mana aspek digital ekonomi juga berpusat kepada aspek keselamatan dalam talian dan juga keselamatan rangkaian itu sendiri. That's why kita tengok kepada peruntukan yang jelas ini memberi nilai memberatkan value pengukuhan ekonomi digital itu dengan satu anjakan paradigma dalam aspek keselamatan cyber dan keselamatan dalam talian. Dan penting untuk Siraj kita memahami iaitu dasar-dasar ataupun kita lihat inisiatif ini dilakukan bagi menyokong pertubuhan lanskap ekonomi digital secara keseluruhan, bukan saja tertumpu kepada ekonomi digital. Dan penting sekali untuk kita pastikan setiap usaha inisiatif ini disesuai juga dengan teknologi baharu, dan kita harus pastikan penerimaan teknologi baharu dilihat agak perlahan, namun walaupun kita lihat teknologi AI ini berkembang pesat, tapi penerimaan daripada segi teknologi adaptasi AI baharu ni mungkin dilihat mungkin sedikit perlahan ketika ini. Jadi bagaimana untuk kita saksikan inisiatif dan juga polisi ini disesuaikan kepada keperluan iaitu ekosistem semasa untuk perniagaan dan pelbagai lagi adaptasi teknologi baru seperti AI dan IoT dalam kalangan kita lihat PMKS dan kumpulan-kumpulan yang kurang mendapat akses iaitu liputan digital ini, dan apakah langkah untuk pastikan mereka semua ini faham pulangan pelaburan jangka panjang dan pelaburan ini? Selain daripada berkenaan pengumuman insentif grant ataupun pengecualian cukai terhadap teknologi, tapi perkara penting yang mungkin
rakyat Malaysia perlu ambil perhatian terhadap bajet ini adalah peningkatan bajet yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan, dan melalui pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan itu sendiri, penghususan kepada core value of technology iaitu STEM, sains, teknologi dan juga matematik ini adalah komponen paling penting berbanding dengan sebelum ini, yang mana ada apa bagi ke slow motion of penghasilan minat di kalangan generasi muda terhadap STEM itu. Dan dalam keadaan pengumuman ini ataupun dalam keadaan bajet 2025 ini, lihat kerajaan menitik beratkan soal pengukuhan STEM dalam aspek pendidikan. Dan pendidikan adalah benda yang paling penting dalam negara kita nak memacu aspek ekonomi digital itu, bukan hanya dari sudut surface, tetapi perlu penekanan itu daripada core value. Core value itu perlu diterjemahkan oleh generasi anak-anak di sekolah ini, baik di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, kerana minat dan juga pembentukan pemikiran dan juga wadah gagasan pemikiran melibatkan teknologi itu perlu juga datang daripada core value of STEM. STEM itu sendiri membentuk nilai cipta ataupun reka cipta baru ataupun inovasi terhadap ekonomi digital. Dan ekonomi digital, kalau Malaysia ingin bersaing dalam persaingan dunia, dalam keadaan kita sudah pun berjaya menarik minat syarikat-syarikat gergasi dunia, perlulah ditingkatkan nilai modal insan di kalangan anak-anak ini dari sudut STEM itu sendiri. Dan kita memuji tindakan kerajaan dalam meningkatkan bajet kepada Kementerian Pendidikan itu, dan jelas dinyatakan dalam dasar Kementerian Pendidikan menyentuh soal pembangunan digital itu sendiri. Baik, tentu setiap perkongsian yang telah dikongsikan oleh Siraj menunjukkan ataupun mencerminkan pengukuhan komitmen Malaysia ataupun kerajaan dalam menjadikan digital asas sebagai asas utama dalam membina ekonomi yang berteraskan teknologi digital dan inovasi, dan sekaligus ia akan mendorong untuk kukuhkan lagi kedudukan Malaysia mencapai ke arah negara berpendapatan tinggi. Sekaligus saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Sirajuddin Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, dan sudah tentu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astro awani.com dan di semua platform digital Astro Awani.